Sesi ini kita akan sambung lagi PDPR PJBK kita untuk tahun 5 ni ya. Baik, untuk sesi ni unit 11 ni kita akan berbincang tentang, kita akan bercerita tentang berhemah, peramah dan bersopan. Okey. Berhemah, peramah dan bersopan. Dalam buku teks ni dia cerita pasal Siti Aisyah yang sentiasa menjaga tingkah lakunya dalam pergaulan. Dia mengamalkan prinsip berikut dalam pergaulannya. Okey. Kat sini adalah 6 prinsip yang dia tunjuk ni. Itu menjaga batas sentuhan, mengetahui dan sensitif kepada peraturan budaya dan agama orang lain, mengamalkan sikap bersopan, melindungi kehormatan diri, berusaha menjaga harga dan imej kendiri, dan bersyukur dan bersedia menerima bentuk fizikal orang lain. Okay, macam mana nak buat ni? Okay, macam mana kita nak buat untuk jaga batas sentuhan, sensitiviti agama, budaya dan peraturan sopan di khalayak ramai, lindungi kehormatan diri, bersyukur dan sebagainya. Kita akan bincangkan dia kemudian. Seterusnya, untuk menjaga batas sentuhan ketika berinteraksi. Baik, Siti Aisyah ni dia sudah menginjak dewasa, sama macam awak semualah. Jadi apabila menginjak dewasa, menjadi remaja, awak akan berubah secara fizikal dan emosi. Jadi sepatutnya, seharusnya awak lebih peka. Tengok macam gambar ni, budak ni. Kalau masa dia kanak-kanak dulu, bolehlah dia berpeluk antara kawan lelaki dan perempuan. Tapi apabila sudah dewasa, awak akan ada rasa malu, segan. Sebab apa? Berlakunya perubahan diri secara fizikal dan emosional. Ya. Kalau berlaku juga keinginan awak yang terhadap berlawanan jantina, itu juga perkara yang normal. Cumanya awak perlulah mengawalnya agar tidak melanggar norma dalam masyarakat. Aisyah juga meraihkan perbezaan antara budaya, agama dan bangsa. Kalau kita nak hidup secara harmoni, aman, bahagia, seharusnya kita bukanlah mencari perbezaan antara perbezaan agama, bangsa, budaya ni. Sebaliknya kita cubalah cari titik yang membolehkan kita hidup bersama-sama secara aman dan sejahtera. Nampak seperti contoh di Malaysia saja, kita mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa, agama. Tapi kita boleh hidup aman dan damai. Jadi Siti Aisyah belajar daripada situ dan dia menjaga tutur kata dan perbuatannya agar tidak menyinggung perbezaan antara agama, bangsa dan sebagainya. Baik. Seterusnya, Siti Aisyah ni dia juga berpakaian dan berkelakuan sopan di khalayak ramai. Okey, baik. Pakaian sopan ni merupakan perkara yang sangat-sangat kritikal lah sekarang. Kerana apa? Apa definisi sopan itu pun sebenarnya sudah tidak jelas. Tetapi kalau awak dapat teliti, awak tanya dengan orang-orang yang dewasa, yang terdahulu, tanya dengan cikgu-cikgu awak, pakaian sopan yang dimaksudkan ni ialah pakaian yang tidak menonjolkan bentuk badan awak secara berlebihan. Contohnya, sekiranya awak beragama Islam, apa bahagian tubuh awak yang mana yang awak boleh nampakkan kepada orang lain. Bukannya seperti semua bahagian tubuh kita ni boleh dipertontonkan kepada orang lain. Tak boleh. Walaupun awak rasa confident, tubuh badan awak cantik dan sebagainya, namun ianya tidak sesuai.
Kerana dianggap sebagai perkara yang tidak senonoh lah kalau awak berpakaian telanjang, tidak berpakaian, keluar ke layak ramai, ia akan menjadi satu yang bermasalah. Okey, sebagai contoh tengok dalam ni, wanita-wanita Jepun ni berpakaian kimono. Kimono ni dalam pakaian tradisional mereka merupakan pakaian yang sangat sangat terhormat lah. Dia berpakaian yang sangat sopan, tidak ada menonjolkan tubuh badan yang berlebihan. Sebaliknya ditutup rapi. Kalau dekat sebelah kanan ni yang gambar-gambar lelaki ni nampak berpakaian segak dan menutup tubuh badan dan kemaluan. Kat sini tujuan dia supaya kita dapat menutup kita punya anggota badan yang kritikal lah, terutamanya kemaluan kita. Bersyukur. Siti Aisyah juga ada cakap tadi, bersyukur. Bersyukur dengan keadaan fizikal diri dan orang lain. Okey, baik. Maksud bersyukur dengan keadaan fizikal ni, contohlah dekat sini, ada orang ni naik kursi roda. Mungkin kaki dia mengalami kecederaan, kecacatan. Dan orang di sebelah kanan dia, orang yang berdiri tegak. Orang di sini juga ada dua gambar, seorang wanita berkulit gelap yang berisi, ada seorang lagi wanita berkulit putih yang tidak berisi lah. Namun adakah perbezaan-perbezaan ini menjadikan boleh awak jadikan sebagai alasan untuk melakukan body shaming ataupun menghina bentuk fizikal orang lain? Tidak boleh sama sekali. Penghinaan terhadap bentuk fizikal orang lain amatlah tidak bermoral. Okey? Sesiapa yang melakukan perbuatan macam itu, awak sebenarnya sangat-sangat tidak bermoral. Tak baik. Menghina keadaan fizikal orang lain merupakan sesuatu perkara yang sangat tidak baik. Perbezaan ini bukanlah menjadi ruang untuk awak menghina. Tidak. Sebaliknya, menjadi ruang untuk awak menjadi orang yang lebih baik. Awak boleh, sekiranya contoh kalau awak seorang yang mampu sihat berdiri seperti ini, sepatutnya awak ialah orang yang membantu orang yang sakit ni, orang yang cacat ni untuk hidup dengan lebih baik. Awak tolak dia ke, awak berikan dia bantuan ketika melintas jalan ke. Begitu juga dengan keadaan di sini. Adakah kalau kita berkulit cerah, kita boleh menghina orang yang berkulit gelap? Tidak sama sekali. Itu ialah perbuatan yang sangat-sangat tidak bermoral dan biadab. Saya harap kalau dengan awak mengikut pesanan-pesanan Aisyah tadi tu, mungkin kita akan dapat hidup dengan aman dan harmoni. Okey, yang penting kita kena jagalah perbuatan-perbuatan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tak semenggah tu. Okey. Okey, sekian itu saja. Jangan lupa buat latihan dalam GC yang cikgu akan bagi. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera.